Ada dua hadis saya baca dua-dua lah sebab best kan. Nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim, hadis 230. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki telah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, telah masyhur mengenai seorang wanita bahawa dia banyak bersolat, banyak berpuasa sunat dan banyak bersedekah. Cuma dia menyakiti jirannya dengan lidahnya." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia berada dalam neraka." Lelaki itu berkata lagi, "Ya Rasulullah, telah masyhur seorang wanita bahawa dia kurang berpuasa sunat, dia kurang bersolat sunat dan kurang juga bersedekah. Sesungguhnya dia bersedekah tidak lebih daripada beberapa ketul keju, sedangkan dia tidak menyakiti jirannya dengan lidahnya." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia berada dalam syurga." Nampak tu, ciri-ciri orang yang bahagia dan gembira ada di mana tu kan? Masya Allah. Adakah solat kita, sedekah kita jadi jaminan? Ada sesuatu yang perlu kita belajar daripada hadis ni. Subhanallah, mungkin kalau kita dapat rezeki, kita boleh jemputlah ustaz untuk kita kupas. Ya? Macam hairan juga bagaimana orang yang berpuasa, sunat, sedekah ni amalan yang baik. Tapi dia tak jaga lidah dia. Maksudnya dia menyakiti jirannya. Barangkali rakan-rakan di Facebook boleh dikata jiran ke? Adakah siapalah yang jatuh kategori jiran dia kutuk, dia kecam, dia tidak hidup dalam keadaan harmoni. Jadi bercakap tentang harmoni, Abang Adam daripada hari itu dah kongsikan bahawasanya kita perlu hidup dalam secara harmoni. Bukan kata kejiran saja, diri sendiri pun kita perlu hidup dengan harmoni. InsyaAllah bercakap tentang harmoni, ingat tak lagi kita ada satu perjanjian antara kita bahawasanya hari itu you guys kata tak cukup. Jadi Abang Adam dengan Dr. Ania nak belanja lagi, nak payung lagi sebagai satu CSR, sebagai satu sumbangan kepada masyarakat. Pada 21 hari bulan ni kita ada program. Program apa? Program yang kita dah cakap hari itu, iaitu seminar apa tu? Lusa. Untuk program yang kita akan kongsikan dengan anda semua, refreshment course, work-life harmony. Pukul berapa KK? Kejap lagi kita akan kongsikan. Dia patut bermula pada pukul 10 pagi insyaAllah ya. Tanda kalender siap-siap. Siapa yang dah sertai hari itu, cek email anda. Link akan diberikan melalui email ya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Dan hadis kedua. Terima kasih Radia. Syamsidah kata, oh Syamsidah duduk Bangi. Baik. Bangi betul, renyah-renyah je. Sedap je cuaca kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nombor 231. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapakah yang ingin belajar perkara-perkara ini daripadaku untuk dia beramal dengannya ataupun untuk dia mengajar orang yang akan beramal dengannya?" Jadi maksudnya nak belajar terus dengan Nabi Muhammad SAW. Ida 481 nak beramal dengan ilmu yang Rasulullah akan kongsi ni, ataupun boleh kongsi pada orang lain supaya orang lain dapat beramal. Jadi kita ni berkongsi lah ni, ada beberapa ratus orang sekarang ni, kita boleh belajar. Tolong catat Lalu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW memegang tangan saya untuk menunjukkan kasih sayang. Tengok tu Rasulullah bila cakap orang yang pegang tangan. Lalu memberitahu 5 perkara itu dengan sabdanya, "Pelihara dirimu daripada perkara-perkara yang haram, maka kamu akan menjadi orang yang paling banyak beribadat. Redalah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Berlaku baiklah terhadap jiranmu, maka kamu akan menjadi orang mukmin. Sukalah untuk orang lain apa-apa yang kamu suka untuk dirimu, maka kamu akan menjadi orang Islam yang sempurna. Janganlah kamu banyak ketawa, kerana banyak ketawa akan mematikan hati." 5 perkara itu dapat catat InsyaAllah, mudah-mudahan. Syukur riwayat Tirmizi. Jadi kita dah bersama dengan tetamu-tetamu kita seperti biasa. Dr. Aniah dah ada kat situ. Assalamualaikum Dr. Aniah. Waalaikumsalam. Oh, berada di awang-awangan nampaknya. Background langit awan. Masya Allah.
hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat, Dr. Ania sihat semua keluarga? Saya alhamdulillah syukur ya amat. Jadi Dr. Ania 21 hari bulan dah tanda kalender ya? Dah tanda kalender, dah susun dah patient dekat klinik semua tu. InsyaAllah kita akan mula 9 pagi hingga 10 pagi. 9 pagi. Terbaik. 9 pagi tanda balik. 9 pagi saya tulis 10. Jadi selepas 7am terus stay lah. Kita terus masuk kelas. Dan nak kongsikan baru saja selepas berprogram hari itu, siapa yang menyumbang tiket untuk penyertaan dan sebagainya, saya nak kongsikan lah bahawasanya alhamdulillah kita nak kongsi sebab ianya ada satu maklumat untuk semua. Sumbangan telah pun diberikan kepada Yayasan Food Bank Malaysia ya. RM20,000. RM20,000 kan Dr. Ania? RM20,000 untuk food bank tu. Betul. Ini daripada sumbangan ya, tahniah pada peserta-peserta seminar work life harmoni hari itu. Ini adalah sumbangan daripada anda dan sebahagian lagi akan disumbangkan ke tempat lain. Masih lagi sedang dicari untuk mereka yang transparent, yang boleh ambil komitmen, yang boleh ambil tanggungjawab untuk menguruskan sumbangan ataupun sedekah infak daripada para peserta. Maksudnya hari itu awak sertai seminar ni, sambil sertai seminar, sambil menderma, sambil berinfak insya-Allah. Terima kasih Dr. Ania dan Abang Adam kerana menyampaikan menjadi medium lah kepada mereka untuk kita berikan. 200 keluarga dibantu Yayasan Food Bank Malaysia. Terima kasih. Dan insya-Allah on top of that, extended to that, Abang Adam beri lagi, Dr. Ania beri lagi kelas percuma buat mereka yang berinfak hari itu, yang telah menyertai. Baik, Dr. Ania, hari ni kita nak beri tumpuan kepada apa bezanya orang bahagia dan gembira. Dan di dalam topik ini dia berada di bawah payung perjanjian diri untuk bahagia. Kenapa ada sebegitu rupa kita nak berjanji dengan diri kita untuk bahagia? Mungkin Dr. Ania boleh bantu kita untuk clarify topik kita pagi ni. Baik. First of all, Assalamualaikum dan juga Waalaikumsalam bagi siapa yang bagi salam dekat dalam Facebook tu. Alhamdulillah saya rasa topik ni sangat relevan sebabnya sebenarnya kita hidup ni, apa yang kita nak carikan, nak misalnya ada orang nak capai cita-cita, ada orang rasa nak beli barang itu, nak beli barang ini, nak travel, nak buat macam-macam, because ultimately apa yang kita nak adalah untuk kita rasa happy, ya, untuk kita rasa bahagia, kita rasa best dengan diri sendiri dan sepanjang masa. Ada orang actually happy ni, dia satu emosi yang membuatkan kita rasa tenang. Kita rasa best lah basically, it's a positive emotion that we feel. So dan juga penting untuk kita bila kita cakap pasal emosi happy ni, there are certain things yang saya anggap sebagai rule ataupun principle which saya amalkan to keep myself happy and also bahagia. Sebab bila kita tak happy, kita dalam negative emotion, apa yang berlaku adalah diri kita ni ibarat magnet. Then all that negative things akan datang. However, bila saya kata negatif ni memang akan ada, bukanlah saya ni sepanjang masa happy itu dah jadi elated, yang dari segi psychiatric standpoint boleh jadi tak betul pun ya juga kan. So kita nak rasa happy ni maknanya let's say if benda tu negatif berlaku pun pada kita lah negatif, tapi kita dapat uruskannya dengan baik sebab kita jelas tentang kenapa ia berlaku. So saya ni biasa saya suka bercerita kan. So berbalik kepada apakah perjanjian, ataupun actually saya nak share lebih kepada apakah yang saya telah pelajari daripada certain events in my life yang membuatkan saya lihat balik dan saya rasa actually saya tak happy waktu tu because of this one common pattern. Ya, sekarang ni bila kita dah meningkat usia ni, when I journal dekat dalam saya punya journal ataupun diary, saya akan decode, maknanya saya lihat balik. Okay, waktu tu bila situasi itu berlaku, I was not feeling happy.
Dan kenapa saya rasa tak happy. So bila macam tu saya take back my learning. So pernah berlaku dalam kehidupan saya di mana saya membuat, actually not just this one event, tetapi multiple series of events, pelbagai peristiwa di dalam kehidupan saya yang saya tengok pattern dia sama je. Saya buat keputusan A untuk peristiwa A, outcome dia sama. Peristiwa B, outcome dia sama. Peristiwa C, outcome dia sama. Dan apa yang saya lihat adalah peristiwa itu saya membuat keputusan berdasarkan niat yang untuk membahagiakan orang lain. Maknanya saya tak buat keputusan tu sebab untuk diri saya, tetapi saya membuat keputusan itu sebab saya nak ada orang lain yang akan rasa happy. Saya macam tak apalah, saya korbankan perasaan saya, yang penting orang lain tu happy. Okay, so bila lihat balik dekat sini, actually kita dalam kehidupan ni kita kena sentiasa take 100% responsibility. Maknanya kalau kita nak buat keputusan, first you put yourself first. Jangan letak orang lain macam oh I buat macam ni supaya ayah rasa happy. Contoh macam sekarang ni banyak situation yang kita dengar, doktor nak buat medik sebab mak ayah suruh lah, jadi lawyer sebab mak ayah suruh. So situations like this tak akan membuatkan you rasa happy. Okay? Tetapi saya nak jelaskan kat sini, ada situation di mana you terpaksa buat situasi, kita terpaksa membuat keputusan untuk orang lain. Misalnya apa tahu? Kalau kita berhenti kerja sebab kita nak jaga ibu bapa yang sakit ke, kita nak nak jaga anak dekat rumah ke. So bila dalam situation macam ni, I agree memang ada situation yang you kena buat tu untuk other people. Tapi most importantly, bila kita membuat keputusan yang macam ini, you kena buat untuk diri you. You tengok dalam situation tu, how can you win from that situation? And again, kita ambil 100% responsibility. Misalnya saya pernah berlaku membuat keputusan sebab saya nak ahli keluarga saya rasa happy dengan apa yang saya buat. Tetapi selepas beberapa ketika itu, saya reflect balik, saya fikir no, actually I'm not happy if I stay on with this decision sebab it's not what I wanted. Saya tak nak yang itu, saya nak benda lain. So apa yang saya buat, saya reflect balik. Oh actually bila saya buat decision tu, saya tak buat istikharah. So bila saya tak buat solat istikharah, saya tak ada satu pegangan yang membuatkan saya akan rasa macam, oh, okay, you know what, this is the best decision yang Allah telah pilih untuk saya. Sebab kita buat berdasarkan masa yang suntuk, rushing, ataupun rushing, just fikir orang lain, tak fikir pasal apa, whether what. So daripada keputusan itu, saya pun realise after some time, saya reflect balik tentang diri saya, apa yang saya mahu dalam kehidupan saya. Saya buat solat istikharah, berkali-kali solat istikharah, dan saya buat satu decision yang membuatkan, alhamdulillah, it made me happy. Mula-mula memang apa-apa kita buat decision, dia akan memeritkan sebab situations change. Tetapi bila saya dah istikharah, walau macam ni pun saya yakin it is lillahi ta'ala. So the bottom line untuk perjanjian yang saya buat dengan diri saya sendiri untuk saya rasa happy adalah, satu, kita kena sentiasa buat lillahi ta'ala. Bagi yang tak tahu, okay, macam mana nak tahu yang kita buat betul kerana Allah ke tidak, kan? So I always go back kepada salat istikharah untuk buat decision yang especially big decisions. Okay. Nombor dua, kita always take back 100% responsibility. Walaupun you dah buat apa-apa keputusan pun, kita ingat yang membuat keputusan tu adalah diri kita. Walaupun waktu tu you rasa macam you buat kerana orang, tapi bila fikir balik, no, actually kita ada kudrat untuk berkata, tak nak ke, kita ada kudrat untuk nak buat something else. Tapi we tend to, sometimes kita tend to follow apa yang surrounding kata tu supaya kita menjadi macam mangsa keadaan, kan? It's nicer to be mangsa keadaan, betul tak? Sebab kita tak payah take blame. So dekat situ it's
you have to take 100% responsibility. Sebab tu saya Cik Talib, saya dengan Abang Adam, kalau kita orang cakap dengan anak-anak kan, now diorang dah start taking their own decision, dah mula, yelah umur dah 6-7 tahun ni lebih macam nampak semakin matang. Dan kami always tekankan yang apa yang decision diorang buat tu, it is for them. Sebab saya tak nak, kami tak nak anak ni membesar dalam keadaan yang rasa obliged untuk ikut apa parents tu kata. Sebab ultimately diorang tak akan rasa happy tu bila besar, diorang jadi macam baggage, rasa oh I buat macam ni because parents I nak macam ni semua kan. So daripada sekarang pun kami akan cakap, okay, you buat tu, is it for you? Even small things, misalnya macam lukisan, kalau diorang lukis kan, diorang tanya saya, cantik tak? Saya tanya balik, okay, yes, what do you think about your drawing? Do you think it's beautiful? Dia cakap yes, okay, that is the most important thing. Sebab kita tak nak anak-anak kita membesar dalam keadaan diorang kena sentiasa dapatkan validation daripada parents untuk rasa bahagia. Sebab betul tu, bagus tu. Betul tu. Dengan orang lain dia akan macam tu juga. Kalau nak buat kerja, kalau bos tak puji tak rasa bersemangat. Sedangkan kita kena validate ourselves sendiri, tak perlukan validation daripada orang lain. Okay? Alright, itulah saya punya takeaway, perjanjian saya tentang macam mana nak perjanjian dengan diri sendiri untuk membuatkan saya rasa happy. Wah, jadi sangat penting 2 poin ni kan. Dalam buat decision, kadang kita buat decision tidak rujuk pada Allah dululah. Kita rujuk kepada apa yang kita nak, kita rasa kita buat ni untuk bahagikan orang lain. Kita selalu macam tu. Jadi kita buat, dia lama jadi macam, betul tak Dr. Kita lama jadi rasa kita buat tu sebab orang lain. Nanti kalau something, yelah of course, katalah something bad happen ke, ada benda-benda yang cabaran sikit, diuji sikit, kita rasa macam, oh kita lah mangsa keadaan, I do it because of you. Betul. Now, I rasa tak happy kan. Jadi itulah dia perjanjian untuk bahagia tu. Kan berpatah balik. You kalau nak berjanji untuk diri you bahagia, you buat decision kerana Allah ke tidak. Kerana nak buat decision kerana Allah ni macam mana nak buat decision kerana Allah. Tadi Dr. Ania dah bagi very good point. Istikharah. Istikharah ni biasanya kalau kita daripada kecil kita dengar ustaz-ustaz ceramah apa semua, kepala otak kita ni set istikharah nak kahwin. Istikharah nak bercinta. Betul. Itu je. Nak pilih jodoh ke solat istikharah. Ya. Istikharah. Dan saya dapat satu tips dapat satu tips daripada seorang usahawan yang sangat berjaya. Dia kata sampai satu hari tu dia tegur saya lah. Dia tag saya, dia tegur. Dia kata macam ni. Ni teguran dia lah, saya rasa sangat bagus. Kata mutakhir ni, hidup kita semakin di penghujung ni, walaupun kita dengar ceramah ke, kita pergi dengar kelas ke apa ke, at the end of the day, decision tu, the power of making decision tu di tangan kita. So kalau kita berasa kita buat decision tu atas kebaikan, ataupun kita buat ni keputusan, oh saya buat keputusan ni sebab tu saya berjaya, sebab tu orang so and so berjaya, anak saya berjaya, syarikat saya berjaya, bersedialah untuk mendapat kerosakan seterusnya. Jadi saya kata, then what should I do? Dia kata, rajin-rajinkanlah solat istikharah setiap hari. Buat dengan 2 rakaat, and then buat 4 rakaat, dan buat 6 rakaat, dan buatlah. Sebab apa? Bila you buat solat istikharah, you memang guided by Allah. Setiap decision tu you akan tergelincir antara yang hak dengan yang batil. You berada betul-betul di atas talian yang sangat kecil, sangat halus. Kadang-kadang kita nak buat decision kita tak tahu apa hasil dia. Tapi bila kita buat istikharah, kita dah minta dengan Allah guided setiap decision kita nak buat setiap hari tu. InsyaAllah kita berniaga ke, kita dalam keluarga ke, kita dalam anak-anak ke, mungkin apa benda yang terkeluar daripada mulut kita pun InsyaAllah guided by Allah. Ini saya rasa saya ditegur dalam 2 bulan sudah lah. Jadi kena selalukan istikharah tu, dia kata lazimkan. Jadi saya kata insyaAllah lah. InsyaAllah tu macam kat mulut jugalah. Tapi jadi nak tanya pada pasal istikharah tu kan Cik Talib, actually saya amalkan bukan saya masa saya sekolah-sekolah dulu selalu dengar Datuk Fadilah Kamsah. So dia pun cakap lepas solat hajat buat terus istikharah, sebab kita punya kehidupan ni we always making decisions. Every second kita buat decision. Nak duduk ke, nak bangun ke, nak minum, everything buat decision. And alhamdulillah I also admit bila saya buat solat istikharah ni banyak benda situasi yang mana macam kadang sampai gerak hati macam maybe I should buat macam ni. Dan bila tengok ya Allah nasib baik, maknanya Allah yang gerakkan untuk kita buat certain decision supaya tak jadi another bigger blunder.
Betul, setuju sangat. Jadi hari ini hari yang baik, 10 Muharram, tercatat pelbagai sejarah sebagai mungkin hari ini juga tercatat juga sebagai sebahagian daripada kehidupan kita. Kita lazimkanlah solat istikharah tu kan. Bila nak buat KK tengah malam ke, tak semestinya. Sekejap lagi waktu duha, lepas solat duha je, buatlah terus kan. Lazimkan insya-Allah. Dan kita bersama dengan Abang Adam, dia pun suka lagu Istikharah Cinta, tak silap aku lah. Abang Adam, tak dengar suara dia. Assalamualaikum. Oh, sedondon rupanya. Baru aku perasan. Kan? Tadi pakai hijau Tak plan. Great minds think alike. Masya. Sometimes kita tak jumpa pun balik sebelum 7 AM tu. Abang Adam. Ya. Betul kan suka lagu Istikharah Cinta? Aku tak ingat lagu tu macam mana. Siapa cakap dengan Talib tu? Tak pernah dengar pun. You tak pernah dengar Ya. lagu tu. Pernah. Abang Adam suka kot. Lagu siapa? Betul kan? Saya salah ke? Tak salah. You kita ni adalah six sense tu kan. Actually I just Betul got kan? to know about Abang Adam just kenal lagu tu tak sampai 2 minggu ke apa. But I like it lah. I really love it. Masya. Korang siapa pernah dengar lagu Istikharah Cinta? I just macam terfikir Abang Adam suka lagu Istikharah Cinta rasanya. Okey, baik. Dan Abang Adam, buat solat istikharah bila first time Abang Adam kenal dengan solat istikharah ni? Oh, okay. Masya Allah. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat berpuasa Ashura kepada yang berpuasa lah. Okay. Abang Adam actually Mas understand masa Abang Adam mula-mula memeluk Islam tu, kita taklah terfikir pasal istikharah. Solat sunat pun tak faham. Yang solat sunat pertama yang Abang Adam kenal was tahajud. Itu pun secara kebetulan masa tengah berkursus untuk mendapat sijil Islam tu, ada seorang teman, beliau ialah seorang Chinese Muslim. He talked to me about concept of tahajud. Sekali je Abang Adam dengar, the next day Abang Adam terus, sebab rugi sangat bila dikatakan Allah turun daripada langit 7 kan. Allah turun ke langit yang paling terendah untuk menjawab doa kepada setiap Muslim. Jadi when I first heard about tahajud, Abang Adam macam ya Allah ruginya kalau Abang Adam tak buat. Jadi Abang Adam tak kenal sangat solat istikharah sehinggalah berjumpa dengan Dr. Ania. And then dah sampainya waktu untuk Abang Adam ingin membuat keputusan sama ada nak proceed ke tak terhadap marriage ni. I really cannot rely on myself. Talib, kalau Talib nak tahu Abang Adam kan, you may think that I'm good in this, I'm good in that, but I'm not. Talib sebagai hamba, perjalanan marriage ni was one of the scariest things for me. Sangat takut. Abang Adam memang tak yakin whether it is the right thing for me, but I just know, Masya Allah, that kalau aku berkahwin, dia melengkapkan agama aku sebagai seorang Muslim. Jadi I have to go with that principle guideline tau. Abang Adam gunakan tu sebagai GPS, tetapi sebagai manusia yang mana kita kata emotional being ni, Abang Adam macam berdebar sangat. I don't know whether it's the right thing. So Abang Adam mula mengkaji tentang solat istikharah, bagaimana rukun dia macam mana. Step by step, you know. And buat. Mana mimpi, tak datang mimpi pun. You know. So and ultimately Abang Adam go ahead with, oh no, actually I cannot ask for petunjuk. Ya. Maksudnya Abang Adam membuat solat istikharah untuk yakin bahawa kalau Abang Adam percaya Allah wujud, I do that sebelum melangkah apa-apa. Okay, so menjawab soalan Talib yang ringkas tu panjang Abang Adam jawab. So it was 10 years ago when 10 or 9 years ago when I decided to get married lah. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Sebab apa saya juga teringat ibu Abang Adam. Tiada cinta seagung cintamu. Abang Adam pernah rilis buku tu. Alhamdulillah banyak berimpak pada follower dan orang yang follow Abang Adam dan pernah ikut program Abang Adam. Saya nampak ada satu dekat Facebook ni, is it this one, buku itu? Ya, I think sebab cute sangat, kecil sangat, comel sangat. Ya, betul. Ya, that's the one, buku tu. Jadi kita nak berikan secara percuma ya kepada anda semua insya-Allah, tapi siapa yang berminat nanti kita akan roja lah. Tapi kita pun sebenarnya ada kongsikan banyak tips dalam buku tu. Tak apa, sekejap lagi nanti kita akan cerita tentang buku tu Abang Adam. Cuma Abang Adam, kita nak kongsikan hari ni adalah tajuknya perjanjian diri untuk bahagia ni.
InsyaAllah perjanjian diri untuk bahagia ni Abadam, kita nak berjanji, yelah macam kita nak bahagia, kita nak pastikan orang tu bahagiakan kita. That's why kita choose untuk orang tu jadi pasangan hidup kita ke, jadi partner bisnes ke, jadi sesiapalah. Cuma hari ni kita nak belajar tentang apa bezanya orang bahagia dan gembira. Tadi Dr. Ania dah kongsi berikan beberapa tips. Mungkin Abadam boleh bantu kita jugalah on your perspective. Pengalaman Abadam, apa yang Abadam faham. Guys, ini semua adalah daripada perspektif ataupun apa-apa ilmu yang Abadam terima dengan rezeki yang Allah berikan, insyaAllah. Jadi Abadam nak buat kongsi hari ini khas untuk kita di 7am. Mungkin Abadam boleh kongsi, Abadam. Silakan, saya mendengar. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so untuk topik pagi ni, bila kami berkata tentang perjanjian dengan diri sendiri tu, actually Abadam perasan as I'm getting older, dalam kehidupan ni, bila secebis perjanjian yang kita lakukan pada diri kita tak dilaksanakan, it will take away our own piece of soul tau. Kita kan ada soul, kita kata spirit, kita punya spiritual dengan Allah semua tu. Satu perjanjian dengan Allah, kedua perjanjian dengan diri kita. So bila kita tak mengotakan, tak melaksanakan perjanjian yang kita lakukan pada diri kita, satu cebir diri kita diambil. Dan Abadam perasan, even for myself, I feel very unhappy sebab saya tak melaksanakan perjanjian kepada diri saya. So contohnya Dr. Ania tadi dah kupas tentang how to always focus on Allah dan diri kita sebelum kita membuat apa-apa langkah untuk melakukan, tak kisahlah pekerjaan ke, decision yang Dr. Ania cakap tadi yang membuatkan beliau tak happy sebab fokus on family. Sebab apa kita tak fokus on Allah dulu? Kita tak fokus on diri kita. Sebab dalam hidup kita kena ada GPS kita dengan Allah dulu sebelum kita mempunyai GPS kepada orang lain. Itu Dr. Ania punya perkongsian. Jadi Abadam rasa one of the things that yang contohnya dalam perjalanan untuk perjalanan kita untuk menjadi lebih baik daripada hari ke hari, emosi kita yang Abadam rasa kena jauhkan ialah emosi takut, ya. Jadi one of the perjanjian yang Abadam buat, contohnya kalau macam dari kecil Abadam hidup dalam ketakutan, I cannot continue to live in fear sehinggalah waktu tua. Jadi one of the things yang Abadam katakan perjanjian pada diri sendiri adalah I have to overcome my fears. Melakukan perkara-perkara yang mungkin muskil, yang tak yakin pada diri sendiri, yang mana dia menyebabkan satu hari ke satu hari, lama-lama terus kita abaikan apa yang kita nak buat dan perasaan takut tu takkan hilang. Dia tetap akan ada sebab kita tak overcome. Satu, kita tak face the fear, kita langsung tak face the fear. And we avoid the fear. Dan kedua, bila kita tak face, kita tak overcome. Jadi facing the fear bagi Abadam is penting. Dan sebagai manusia, kita memang dilahirkan dengan pelbagai emosi, dan salah satu emosi yang Abadam dah kongsikan banyak kali ialah fear. So for me, satu perjanjian dengan diri sendiri ialah untuk melangkaui perasaan takut tu. Takut hanya kerana Allah, bukan dengan makhluk, dan juga perkara-perkara yang melibatkan duniawi, contohnya macam rezeki, contohnya macam kesihatan dan sebagainya. Dan Abadam pun juga nampak perjalanan Abadam ni kan, sometimes kita diberi ujian ataupun hadiah daripada Allah untuk melangkaui sesuatu perasaan tersebut. Macam recent ni, most of you know, yang bila keluarga ni ditimpa COVID, ibu yang sangat berusia ditimpai COVID, nak tak nak Abadam ada fear, contohnya macam apakah yang akan berlaku dengan family ni, ya? Apakah yang akan berlaku dengan anak-anak yang sangat kecil dan ibu yang masih lagi belum kuat imannya dengan Allah. Jadi my fear was at that time is, ya Allah, kesiannya kalau ibu aku pergi sekarang ini tanpa mengenal Allah, ya. Jadi so I must say lah, overcoming my fear has been one of the greatest achievement, and I feel happy bila waktu tersebut dalam situasi yang Abadam baru kongsikan, Abadam letakkan segala-galanya pada Allah. Sebagai hamba, Abadam tak mampu nak bear the burden, bear the beratnya kat bahu Abadam ni untuk nak fikir apakah yang akan berlaku. Jadi Abadam just go through at that moment, focus on myself dengan Allah dulu, pastikan Abadam punya GPS dengan Allah tu kuat. Abadam yakin, belajar untuk yakin, belajar untuk yakin,
bahawa Allah ada yang akan menjaga semua yang Abang risau di dunia ini. So that is satu contoh lah. Contoh keduanya dalam harian tentang buat pekerjaan, tentang membuat perkara-perkara yang kita rasa susah. So semua ni satu fear. Jadi one of the things that I always believe is that I can do this. InsyaAllah. Kalau saya gagal pun tak apa. I will learn something from this. You know. Sebab Abang tak nak berpaut pada makhluk untuk sentiasa rasa yang makhluk ni akan menjadi kabel kepada Abang, yang mana kita rasa makhluk hamba, makhluk yang dikatakan kabel antara satu makhluk dan satu makhluk lain boleh menolong kita. Tak nak Abang dah mula mempercayai bahawa kalau makhluk tu nak menolong pun itu pun dengan izin Allah. Jadi I don't want to have fear Talib untuk nak buat apa-apa perkara dalam dunia. Contohnya macam Talib dalam bisnes pun, dalam especially pandemic ke, dengan apa-apa kita akan ada fear apakah outcome yang akan berlaku. Contohnya macam kalau Talib nak buat satu perjalanan baru untuk membuat bisnes baru ke apa-apa, tak nak mesti ada fear. Jadi kita overcome those fears. Dan Abang dah nampak bila I do it, walaupun mungkin hasilnya tak begitu memuaskan, tak apa. I appreciate the learning Abang dapat, and sedikit lama-lama jadi bukit. And satu tips yang dalam proses ni ialah sabar. Kita kena menemankan dengan kawan yang bernama Sabaria. So bila kita dah berkawan dengan orang macam tu, kita memupuk diri. Dan nak cakap jujur dengan you all, I'm not a very patient person tau. Jadi Masya Allah dalam proses diuji ni dan juga dalam proses kita melangkaui satu-satu cabaran hidup yang mana mula kita rasa takut, tapi bertemankan proses sabar tu, dia menjadikan perjalanan tu lebih matang sebagai manusia. Matang sebagai manusia untuk melihat ibrah yang Allah telah beri hadiah ataupun ibrah yang Abang cari dalam proses tersebut. So overcoming fear merupakan, Abang nak tambah daripada apa yang Dr. kata pertama. Dr. kata jangan buat apa-apa kerana makhluk walaupun keluarga tersendiri, orang yang kita sayangi, ya. So itu Dr. dah kupaskan. Kedua bagi Abang, membuat sesuatu perkara harus yakin fear itu akan wujud sebab kita tengah nak pergi ke dalam alam yang kita tak tahu nak buat apa kan, ataupun we do not know what we are facing. So fear tu memang akan ada. So kita belajar overcome the fear. Itu satu perjanjian yang harus ada pada diri sendiri, dan yakin kalau kita go through the fear, we will insyaAllah learn to overcome the fear. And dalam proses overcoming the fear, we also learn how to be happy because we succeeded to overcome the greatest things that we fear upon lah. Itu daripada Abang. Kurang tambah lagi Talib. Tips ketiga yang Abang baru-baru ni belajar juga, the mind, body and soul. The mind, apakah perkara yang kita tanamkan kepada akal kita untuk sentiasa positif dengan kebahagiaan, ya. Maksudnya we avoid all this negativity, you know. We avoid looking at social media yang sangat toxic. We sometimes berita-berita yang sangat toksik. Itu ialah mind. Bagaimana sentiasa menabur benih-benih yang positif yang membahagiakan kita. Mind, body and soul. Yang body ni Abang perasan baru-baru ni, especially masa melalui proses COVID stage 4, kita akan diberi steroid. Steroid ni dia punya kesan sampingan lah Talib. So one of it, of course steroid ni diberi untuk mengurangkan radang ataupun reduce the inflammation in our physical kita. Kan kita ada radang bila diserang oleh virus ke apa-apa, terutama juga paru-paru dan sebagainya. So steroid itu diberi oleh doktor untuk mengurangkan inflammation, dan dia ada side effect dalam kepada tubuh badan kita, ya. Macam mungkin Abang pernah kongsikan pada Talib kan, sometimes you wake up in the middle of the night rasa macam merapu, berdebar. And then tak cukup tidur. The other things is that semangat untuk makan tu pun bertambah-tambah. Semangat, saya suka ayat semangat kan. Semangat. So I think I see the logic jugalah. Mungkin ada apa ni diberi steroid itu untuk kita eat so that kita kuatkan badan kan. Jadi kalau dia berlarutan Talib, dia tak membantu Talib. Jadi Abang dalam 2-3 bulan ni lepas go through the process sakit steroid and ada sampingan selera makan tu bertambah. Abang punya energi sangat low sekarang ni sebab makanan yang Abang makan tak seperti yang apa yang Abang buat dulu.
Maksudnya sebelum Abang Adam kena COVID kan, Alhamdulillah, generally I think I was practicing a very good healthy lifestyle. I eat makanan yang boleh menguatkan ataupun meningkatkan energi Abang Adam. Ya, energi tu apa? Sebenarnya kalau kita makan benda yang okey pun, kalau dia tak sesuai untuk kita, dia boleh mengurangkan energi kita. Itu yang membuatkan semakin kita berusia, semakin kita rasa penat, kita rasa ngantuk lepas makan nasi yang sedap-sedap ke, lauk yang sedap-sedap ke, ataupun as you know, Asia ni punya makanan memang semua ada gula, ya. Gula tu contohnya kalau kita makan yalah kuah-kuah ke, kalau you all makan ke mana-mana you all rasa sedap, janganlah tertipu ya sebab dia ada gula. So nasi is gula, kuah-kuah semua tu gula. So okay, so berbalik pada Abang Adam, I have going back to the diet yang tak sesuai untuk Abang Adam, yang membuatkan Abang Adam telah melanggar perjanjian dengan diri Abang Adam, tau Talib. Which means I have broken my own agreement to stay healthy. Stay healthy ni not just jauh daripada penyakit, tetapi untuk meningkatkan energi supaya inflammation dalam badan kita berkurangan sedikit demi sedikit. Contohnya, ada yang orang akan ada mempunyai inflammation dengan gluten. Gluten apa? You all nanti Google lah gluten itu ada dekat tepung, you know, benda-benda kita suka, kuih-kuih semua tu kan. Ya, betul. From my genetic test ataupun food intolerant test, Abang Adam memang mempunyai banyak insensitivity seperti susu, keju, benda yang mempunyai lactose. I'm actually carbohydrate sensitive. Jadi apakah maksud dia? Dan saya Abang Adam rasa generally masyarakat kita mempunyai isu ni, itu yang menyebabkan wujudnya diabetic type 2 Talib. Type 2 tu maksudnya dia bukan lahir dengan diabetic issues ataupun dia bukannya lahir dengan insulin dia yang rosak. Tak ada tapi memang ada orang lahir dengan diabetic type 1 yang mana insulin dia memang dah rosak dari kecil ya. Tetapi kebanyakan orang mempunyai diabetic level 2 iaitu wujud dengan pemakanan ataupun semakin berusia insulin kita menjadi kurang sensitif ya. Jadi bila kita makan benda yang sama dia jadikan insulin kita bekerja lebih keras, lama-lama apa yang kita makan tak tukar kepada energi. So in my case, lepas COVID tersebut Abang Adam tak jaga diet, makan nasi, makan benda-benda yang membuatkan Abang Adam penat. Masya Allah, I'm telling you Talib, it has been causing me so much of low energy. Abang Adam rasa penat. Lepas tu bila Abang Adam rasa penat, tidur pun tak bagus ya. Maksudnya tidur tu bagus kenapa? Mungkin ada kalanya masa tidur tu kita punya hidung tak beri dengan properly ke, you know. So kita akan jadi tak lena. So Abang Adam cakap ni is for my experience dan Abang Adam juga banyak yang bila Abang Adam buat coaching, Abang Adam nampak one of the reasons sebab tak jaga badan. Perjanjian untuk menjaga tubuh fizikal yang telah Allah beri pada kita ya. Sakit tu Allah datang daripada Allah, tapi kita mempunyai hak untuk menjaga badan. Jadi one of my perjanjian ialah untuk menjaga balik my body dengan memakan lebih fiber, sayur-sayuran, ulam ke apa-apa, dan kedua untuk mengurangkan karbohidrat. Abang Adam sekarang niat untuk nak completely off karbohidrat termasuk gula dan sebagainya. Eat healthy. And I have been starting to do this. I've started to do this about 3 days ago, and I can feel tau Abang Adam tidur pun macam lebih better. You know, I feel my energy is better. Jadi perjanjian mind, body, soul sangat penting. Mind kena jaga sebab nak tak nak bila kita dah cakap banyak benda ni, janganlah expose dengan benda-benda yang menyebabkan kita punya unconscious rosak ya, sebab dia akan bagi trigger. Dia akan bagi triggers yang negatif pada kita. Jadi kita continue to berjemaah dengan majlis ilmu, kita continue to mempunyai disiplin untuk elakkan perkara-perkara yang gosip, perkara-perkara yang masalah orang, yang ini pergi court lah, yang ini buat saman lah, itu tak payahlah ya. Sebab kita diri kita pun kita tak mampu nak jaga lagi, you know. So I am telling this sebab bila I'm talking to people, I hear all this comment tau ya. Kedua, perjanjian dari segi mind body, jaga body tu makan benda-benda yang mengurangkan radang kepada badan kita secara keseluruhannya, yang mana dia akan equate kepada more energy. Dengan more energy kita insya-Allah jadi, sebab kita mempunyai tanggungjawab dalam pekerjaan kan Talib kan. Macam Abang Adam sekarang, sampai bila Abang Adam nak komplain tak cukup masa kan, you know. Sebab itu ialah jihad kan, kita lihat kan,
Waktu pun Ya. makhluk Allah. Jadi Ya. so I cannot control waktu, but at least I can control myself to always jaga my energy supaya membuat apa-apa pekerjaan, membuat apa-apa ibadah tu dengan rasa happy. So for me, mind, body and soul. Soul tu ialah apa dengan kita dengan Allah lah. So itu ialah dua perkara yang Abah Adam rasa kita harus membuat perjanjian untuk overcome setiap emosi yang negatif dan kita redah untuk membuat sesuatu supaya hilangkan perasaan tersebut. Kita tak akan nampak tahu hasil dia, Talib, kecuali kita mengambil langkah pertama dulu. Does it make sense, Talib? Yes, it is. It is. Sebab apa pun makan lah. Bila hari ni saya tak expect Abang Adam akan cakap pasal benda ni. Bila Abang Adam dia terus membuka satu lembaran macam yes. Sangat betul benda yang kita hidup dalam denial lah. Living in denial sebab kita kata tak apa, saya okey, saya makan ni sekian so and so. Rupanya perjanjian kita adalah untuk bila badan kita tak sihat, Abang Adam, kita nak buat tu betul lah, macam nak kerja lebih masa pun rasa letih, rasa tak larat, kita nak ada cheat day lah, dia orang panggil so called cheat day dan sebagainya kan, supaya apa kita rasa okey. Sebenarnya tak mati pun kalau tak makan gula tu, insyaAllah. Ya, betul tadi. Masya Allah. Ya kan. Abang Adam dah 2 tahun. Actually Abang Adam, just to you say tak mati kan, it's true. Actually first I have that doubt yang memang boleh ke sebab everything yang kita nampak tu ada gula, right? But alhamdulillah, sebelum Abang Adam kena COVID, Abang Adam was away from sugar for about 2 years tau. Oh. So I honestly tell you, alhamdulillah my energy was very good, alhamdulillah, syukur. Hey Azwan, waalaikumsalam. Sorry pula nanti tak jawab salam Okay, anyway, satu lagi pula Abang Adam. Syalid, Talib, ada any question ke before Adam continue one more tips yang Abang Adam share? Ada banyak sangat soalan, tapi ada juga yang ambil nota dan sebagainya. Dia sangat setuju apa Abang Adam cakap tu. Masya Allah, Syahrum bin Zainal Abidin ni Tuan Syahrum. So very true, Tuan Adam. Makan sihat plus exercise, dapat tidur lena. Alhamdulillah. Dan saya nak buat sedikit pembetulan tadi. Saya ada kesilapan di mana buku yang saya katakan itu adalah hari itu masa program bila tahun sudah ataupun awal tahun ni kita berikan buku ni percuma. Tapi sekarang ni kita nak ajak you guys untuk dapatkan buku e-book ni. Tiada Cinta Seagung Cintamu. Ini adalah buku yang kita nak kongsikan sebagai sebahagian daripada projek infak kita, iaitu you guys dapatkan buku ni. Sebahagian daripada harga buku ini akan disumbangkan kepada badan kebajikan yang kita akan umumkan dari semasa ke semasa, macam tu. Jadi saya lapannya nak dapatkan makluman harga dan sebagainya. Tadi saya dah minta dengan tim untuk letakkan komen. Dia kata dia akan letakkan komen dan insya-Allah anda boleh hubungilah nombor yang tertera tu, nombor admin dan sebagainya kalau tak dapat komen, because dekat dalam Facebook saya ni saya belum nampak lagi lah. Mungkin di Facebook Abang Adam kot dia on tag, barangkali begitu, insya-Allah. Jadi Abang Adam dengan Dr. Ania, hari ni kita dah ada new tips. Ianya ringkas pada saya, tapi ianya sangat padat. Ringkas dan padat apa yang Abang Adam kongsikan, iaitu kita nak kita hidup bahagia, mulakan dengan diri sendiri. Dr. Ania dah mulakan dengan istikharah, lepas tu speak up, tak perlukan validation orang lain. Abang Adam dah kongsikan 2 point, tapi saya dapat 3, saya tak tahu mana dapat satu lagi ni, iaitu facing the fear, overcome the fear is a process. Lepas tu jangan bergantung pada makhluk. Dan ketiga adalah perjanjian mind, body and soul. So saya highlight paling penting adalah makanan. Saya harapkan hari ni yang live dengan kita hari ni boleh buat satu dalam tasking, tengok balik, decluttering apa yang kita suap kat dalam mulut kita hari ni. Mungkin lagi nak masak lemak, nak masak kurma, nak masak asam pedas, ikan megah ke apa ke, Atul fikir baliklah. Boleh makan. Makan lauk je. Saya tak tahu Abang Adam. Saya tak tahu nasi. Tak tahulah. Aduh, apa? Ya? Talib, masa Talib kan kita kena COVID semua tu raya kan. I have that little moment masa tu memang dengan tak betul kita punya minda semua tu, makan tak tentu. I almost nak text, Talib, kuih ada jual lagi tak? Ada kuih ada jual. Saya kuih sedap-sedap, insya-Allah. Saya Abang Adam, saya cukup kalah dengan nasi lemak,
Oh ya. Nasi lemak lauk sambal paru. Saya yang tu kan, kalau saya dengar nasi lemak sambal paru, dia fikir sekejap tau. Macam mana ni dapat decision ni. Kan memang selalu ni saya tewas lah. Abang bagi kau tip sikit. Abang memang dibesarkan dengan ibu yang menjual nasi lemak kan. Jadi dia dah jadi kita punya habit ataupun unconscious feeling yang sangat suka. So memang kalau abang pergi overseas, kalau balik Malaysia memang makan nasi lemak dulu. It is always. But I'm telling you, mungkin ramai yang tengah mendengar ni, jauh daripada gula tak semestinya kita away daripada makanan yang kita suka. Contohnya nak buat sambal belacan, boleh je buat dengan gula erythritol yang mana langsung tak ada kalori sugar ya. Kedua macam talik kata kurma, lemak. Abang semalam makan ayam kita puasa semalam, masa nak buka tu happy sangat dapat makan ayam masak lemak. But actually you all yang tengah mendengar ni, mungkin Dr. Tania boleh kupaskan. Fat is important daripada karbohidrat. Ya, maksudnya fat tu kenapa? Contohnya kita punya brain ni, dia I don't know how many percent is actually fat. Jadi makanlah fat-fat yang baik. Contohnya macam coconut oil, semua ni dalam dunia, omega, salmon, all this good fat, good fat yang boleh mencerdaskan lagi akal kita dan dia boleh menjadi source of energy. In my case, that's what I'm doing lah. So kalau kita nak masak pun, semua yang kita Talib cakap tu boleh continue. Contohnya nasi lemak tu, abang nak tukar dengan cauliflower lemak. Okay je, sedap sangat. Honestly. Lama-lama dia it's edible. Wow. Edible, insyaAllah. Lama-lama Encik Talib akan rasa okey makan ni. Macam Abang Adam sekarang dia memang tak makan nasi. Everyday dia akan makan lauk harian. Nak buat asam pedas pun tetap boleh, tapi you tukar dengan nasi cauliflower. Sebab Abang nak jaga my body Talib. Abang nak jaga body, bukan pasal nak kurus, tak. I mean kurus is the outcome, to jaga the process of satu perjanjian untuk menjaga diri, kedua untuk menghasilkan energi yang tinggi untuk melakukan ibadah. Bayangkan nak solat pun sakit lutut. I had that problem. Sebab kita punya makanan ni boleh menjadikan radang kepada kita punya sendi dan sebagainya. So one of my issue Talib, you all mungkin tak percaya kan, but I'm telling you this, Allahu Akbar, I have problem with my lutut, I have problem with my ligament sebab banyak injuries kan in the past. So, but bila Abang dah start balik karbohidrat, Abang rasa solat pun sakit lutut dan sebagainya. So, I don't want lah sampai tua macam tu Talib kan. So, that is why I have to reset ataupun reprogram balik I punya minda untuk eat healthily dan menjaga my soul. Sebab bila dia ada saling kaitan yang menyebabkan outcome kita punya negative feeling atau kita punya rasa geram ke apa-apa sebab multiple factor. Satu, kita punya mind tu dah tak betul. Kedua, body kita pun tak kuat. And bila all this menyebabkan kita punya relation dengan Allah tu makin lama makin lemah, so kita akan jadi orang yang memberi impak negatif pada diri sendiri dan juga orang yang kita tengah interact. Tak kisah anak-anak ke. I also see my energy is different when I eat healthier. Surprise kan? I see. Surprise. Secara fitrahnya kita tahu apa yang baik untuk badan kita, apa yang tak baik. So kalau macam kenapa bila you makan aiskrim yang terlalu manis, lepas tu kita rasa alamak macam tak best kan. Sebenarnya saya a few days ago betul. Saya rasa macam depressed tau. Saya rasa macam ya Allah macam tak best mood saya. Bila tengok balik malam yang sebelum tu I took too much sugar yang menyebabkan the next day tu. Termasuk juga kadang kalau saya terlalu makan banyak sangat sugar the night before, masuk pagi, especially kalau saya makan pasta ke kan, zaman-zaman nakal buat ramen ke, the next day tu saya bangun macam rasa macam nak demam. So it's not worth it. Lepas tu dia saya nampak ada orang komen ni sambil ain lain, sambil dengar, sambil suap nasi goreng cili kering. Aduh sedapnya. Boleh sebenarnya boleh buat nasi goreng cili kering, cuma daripada menggunakan nasi you tukar kepada cauliflower, letaklah bahan yang nak guna nasi tu. Another option is konjac rice lah, kan banyak dekat pasaran, dekat Shopee. Betul, baik, faham. Wow, okay, something yang tak tahulah berapa ramai yang sanggup berkorban hari ni. Itu dia, cabaran yang cukup besar. Benda lain boleh buat, bab nasi ni macam
Ayo kan. Okey. Abang Adam nak bagi tips Ya. Ah, So okay, kita bagi berbalik tips. pada sorry tadi. Nanti Abang Adam bagilah tips pada 21 bulan. Boleh, Dr. Tania boleh share. She's the expert on makanan ni. Wow. so Wow. so just nak tambah sikit tadi pasal fear tu kan. Dia fear ni sometimes kita tak mau buat sesuatu sebab kita nak lari daripada kegagalan, kita nak lari daripada mungkin perasaan malu, kita nak lari daripada perasaan what do you call this procrastination, semua tu, you know. So tetapi kalau kita tak face dia dan overcome, kita sampai bila-bila pun kita tak tahu apa natijah yang akan berlaku. Maksudnya what the worst thing could happen to you. Contohnya lah, you nak membuat satu presentation ke, nak mengoral langkah untuk melakukan satu rencana baru dalam kehidupan, you know. What worst could happen? Mungkin ada orang akan kata ke apa-apa, but so what, you know. So bila kita dah overcome fear ni, percayalah, you will feel happy, you know. So I give you the basic thing. Macam contohnya macam orang macam Talib ni mungkin takkan rasa benda ni, tapi macam Abang Adam yang lebih kepada intro ni, mula-mula dalam bidang nak berdakwah ni semua kan, it is a very tough challenge to even speak in front of camera, you know. But the fear, but the joy lepas habis siaran tu, you akan rasa best tau. Itulah cara Allah memberi kita nikmat untuk merasai bila kita melangkaui sesuatu yang kita takut. And I can see, mungkin para wanita yang tengah dengar ni mungkin boleh share dengan Abang Adam dan juga share dekat perkongsian ni. Betul tak you all, sebelum you all nak melahirkan anak, you all akan berdebar, you all akan takut, tak tahu apa yang akan berlaku, ialah satu lagi sakit, you know. Yeah. Betul tak? Tetapi the moment you all overcome that proses untuk mengeluarkan satu jasad yang mempunyai soul yang bergelar anak tu, you all punya segala-gala ketakutan, perasaan sakit semua macam hilang. Datang pula joy, ya. So that is what I try to say, I was trying to explain just now. You overcome your fear. You overcome your fear. InsyaAllah, you all akan rasa kamera tak pasang. You all akan cute je kan. Bonda kau dah masuk. Assalamualaikum Bonda. Okey dah silent dah. Okey, teruskan Abang Adam. Oh okey, sorry. Waalaikumsalam. Allah sedang menguji Bonda punya kesabaran. Tak apa. Technical tak apa. Okey. Sabariah ada. Cik Sabariah datang. Tolong Cik Sabariah tengok kan. Ya Abang Adam, teruskan Abang Adam. Okay, so I really hope perkongsian tentang fear ni, Abang ni nak you all ambil buku sekarang, start writing down all the. Abang Adam minta maaf. Bunda Boleh, tadi boleh. Bunda. Okay. Dah. Teruskan Abang Adam. So I want you all to write down hari ni, apakah fear yang you all ada. Untuk ibu you all dah go through pun fear untuk anak kan, untuk melahirkan anak tu. Nampak tak macam mana perasaan happiness tu datang bila dah overcome. Macam Abang Dan cakap tadi, my fear in the past was one of it. Nak face cikgu pun takut, nak face apa nama ni. So jadi Abang Adam beranikan diri nak jadi pengawal sekolah. Lepas beberapa bulan tak rasa dah takut tu. And then bila dah bekerja, kau nak jumpa bos kan, Talib kan, ya Allah, bergegar Talib lutut tu, you know. And then lepas tu bila dah go through that perasaan, Masya Allah, I feel so much happy and so much feel fulfilled. So I nak challenge you all yang tengah dengar pada hari yang sangat baik ni, tulis apakah fear ataupun apakah perasaan takut yang you all ada, buat perjanjian untuk melangkaui benda-benda ni. And tengok perasaan tu selepas dah melakukannya, mungkin akan ada perasaan lain contohnya macam mungkin diejek ke, ditertawa ke, lantak pi. Sebab apa, itu manusia, kita jangan berpaut pada makhluk ya. Okay, so Abang Adam nak share the last point yang Abang Adam nak bagi tips tentang supaya tak melanggar perjanjian untuk menjadi bahagia. Ada masa lagi ke Talib untuk continue? Boleh, sila. Boleh So kita selalu cakap pasal focus on gratitude ataupun kita nak fokus pada kesyukuran kan. Banyak Abang cakap tentang goal setting, productivity, bagaimana nak meningkatkan perasaan syukur dan sebagainya. Tapi apa yang Abang nampak, sometimes kita just focus on mulut, aku nak bersyukur, nak syukur. Mungkin the next thing that we do is kita rasa syukur, but bagaimana tindakan untuk bersyukur?
Ya, bagaimana tindakan yang kita harus lakukan, bersyukur ke atas apa-apa saja. Maksudnya, kalau kita ada rumah, kita bersyukur, kita ada makanan, kita bersyukur, kita ada kerjaya, kita syukur, kita ada keluarga yang baik, syukur, kita ada anak yang sihat, syukur. Tapi sometimes we become ungrateful when we have things yang kita tak ada, mungkin comparing orang lain, mungkin kita melihat orang lain dan sebagainya. Jadi one of the things that Abang nak praktis sekarang ialah untuk membuat perjanjian bersyukur ke atas apa-apa keadaan, ada tak ada pun syukur. Ya, contohnya kalau macam nak katakan waktu tu memang agak kurang, so jadi isu yang macam where is the time for me? Itu pun Abang nak bersyukur. So apa yang nak cakap ni ialah untuk melakukan tindakan selain just bercakap ataupun selain just merasai, but most importantly bersyukur dengan melakukan tindakan. Be grateful at any situation dengan melihat apa yang ada dan juga apa yang tak ada. Bila apa yang tak ada, kita pun rasa bersyukur. Itu yang I think the kupasan topik pada hari ini untuk membuat perjanjian ke atas diri kita, ke atas beberapa perkara. Contohnya Dr. Ania in her case, buat perkara untuk syukur terhadap pencipta dan diri kita dulu sebelum kita nak make other people happy. In my case, the mind, the body and soul. Kan? And then ketiga ialah tentang melangkaui fear. Keempat ialah untuk melaksanakan aktiviti ke atas kesyukuran dengan apa yang ada dan apa yang tak ada. Ada apa-apa lagi tak yang tambah tadi? Rotania cakap tadi 100% responsibility terhadap apa tindakan yang ambil supaya kita tak menjadi mangsa keadaan. Dalam contoh yang beliau katakan, kalau terpaksa buat sesuatu sebab ada situasi yang mana contohnya family memerlukan kita ke apa ke, don't do it because of the family, do it kerana Allah, dan do it untuk memperkasakan diri kita. Bila kita cakap macam tu, then we are taking responsibility, not doing to make other people happy. Penat Talib? Tak adalah jadi mangsa, kejap-kejap jadi mangsa Afdan di... I kena berhenti kerja sebab nak menjaga mak. I kena berhenti kerja sebab suami, yelah sebab nak menjaga anak, suami kena menjadi orang yang tu. So, it is always about other people. It's not about you taking responsibility to memperkasakan diri you all. Dan kepada semua wanita-wanita yang tengah dengar ni, you guys are the mom, you guys are the yang boleh mengguncangkan dunia kan. So bayangkan if all of us here, that is what Dr. Ania and I trying to do and we aim to do in our Harmony punya seminar kan Talib kan. Kita dah buat dah bagaimana memperkasakan wanita dan juga suami dalam situasi yang mana kita berada dalam perkahwinan yang memerlukan the synergy untuk bekerjasama. You know, the synergy untuk memperkasakan each other, not one person over other. Not one person sacrifice over other, but both of us do something in line to empower ourselves. Itu yang konsep 100% responsibility yang Dr. Ania cakap tadi. Baik. Dan macam yang kata tadi, kepada yang mungkin tak join seminar hari itu, I mean we have gotten a lot of good response. But I think maybe Bonda also can share what her thought about this seminar Harmony juga. And I think one of things yang ramai minta ialah untuk kupas balik topik-topik bulatan yang akan datang. And again, contohnya when we do this, it is not just for us to give you ilmu, it is to share our failure in life as well. Apa yang telah kami buat yang tak menjadi ataupun tak memberi positive outcome. So we will share the failures and the outcome yang kami dapat daripada seminar ni dengan waktu yang kami buat untuk you all semua. The fund also will go to others Talib kan, seperti dia menjadikan kita lebih happy. Betul tak Talib Betul. Win-win-win. InsyaAllah. Win-win. Ada orang dapat juga limpahan daripada program tu. Alhamdulillah 200. Bayangkan tadi saya nampak poster 200 keluarga telah pun dapat manfaat daripada program tersebut. Daripada perkongsian, daripada penyertaan anda dalam program Harmony, Work Life Harmony. InsyaAllah ada lagi yang Abang Adam dan Dr. Ania tengah cari untuk diberikan amanah ini ya, untuk disampaikan. Dan kita pun ada dengan Bonda sekarang ni pun bersama dengan Bonda Tone of Green saya nampak hari ni. Shade of Green hari ni. Cuma Bonda pakai hijau apa nama dia ni? Hijau. Bonda tak dengar suara. Tak ingat hijau apa tapi Bonda emerald green lah. Pine green. Pokok pine. Pokok pine. Oh, kita main semua hari ni green. Baiklah. Saya tak ada sangatlah hijau. Dia cari. Bonda.
Okey, hari ni Abang Adam dengan Dr. dah berkongsi satu tips yang sangat praktikal, benda yang kita mungkin pernah dengar tapi buat tak peduli ataupun tak pernah dengar langsung. Dan apatah lagi bila Abang Adam cakap look after perjanjian untuk jaga badan, jaga makanan. Ya, itu memang kita kat Malaysia ni pantang lah. Kalau suruh jaga makan ni, kena not in the list. Bagi pantang lain boleh, makan no way. Kan, dia jadi payah. Benda yang susah nak ni. Tadi pun adalah family members, dia diabetik. Kita cakap dia pantang, dia kata dia pantang. Rupa pergi kemas bilik dia, bawa katil, ada air gas. Botol-botol. Geram sungguh lah. Kan? Bawa katil. Depan kita tak ada geram sungguh. Jadi benda. Jadi hari ni kita nak belajar perjanjian diri untuk menjadi bahagia. Barangkali Bonda nak ulas sikit seminar hari tu sebab kita akan ada another session extended version percuma kepada mereka yang dah join hari tu. Boleh hubungi admin. Link, saya rasa link admin dah bagi. Kena cari. And then insyaAllah mungkin Bonda boleh sentuh juga untuk hari ni. Bagaimana untuk kita berjanji pada diri untuk bahagia. Adakah kita berhak? Adakah kita layak untuk bahagia? Silakan Bonda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adam, Aniah. Wonderful sharing. Bonda suka dengan Aniah cakap tadi macam mana kita buat decision for others. So kita tak belajar jadi diri dan Bonda as a mother pun, as a nenek pun dah banyak belajar. So now kita semua mesti take responsibility and whatever happened tu is in the past. Dan semalam Bonda sebut something lah, kita ada guru yang mengajar history subject. Perasan tak cikgu yang PMC semalam kan, sejarah. So kita ni kadang-kadang kita trap, ada orang dia terperangkap dengan dia punya past tu. So Bonda buat metafora lah ni mak kata. Kan mak punya subjek paling tak suka sejarah pasal tak sains lah konon kan. I like science, orang dia tak suka sejarah. So pernah tak kita masa belajar sejarah bila Hitler bunuh orang, kita panik, alamak Hitler bunuh orang, Genghis Khan bunuh orang, ada tak? We don't live in that moment tapi we belajar. Betul. So macam Aniah kata, she learn something, so experience tu kita see as kita third person, I had that. What's the take the learning saja. Bagus satu lagi suka Adam kata apa pasal syukur tu kan, kita syukur tetapi kadang kita tak buat. Dan teringat Bonda dengar satu speaker dia kata gini, many people think gratefulness tapi tak feel gratefulness. I'm grateful. And then kita beritahu anak kita, syukurlah sikit, mak dah beri awak macam-macam. We always say that, tak bersyukur kan. So anak lagi associate bersyukur tu negative connotation. Bila kena marah, tak bersyukur ke awak ni? Tak bersyukur ke? So bila sebut syukur je, tu. Satu lagi kita connotation, alhamdulillah, I'm so feeling blessed. Nak show off, alhamdulillah. So syukur tu jadi negative connotation. So macam why kita tak tindak atas kesyukuran, sebab macam Adam katakan, kita think, feel, act. So kalau kita think saja, kita tak feel, kita tidak akan act. Dia in that sequence. And manusia akan bertindak berdasarkan emotion. So kalau kita nak tahu what we are feeling, look at our action. Kan? So kalau kita asyik nak marah orang, because our emotion, itulah kalau ingat Talib, kita punya 17 level rumah tu kan. Adam, ibu kenalkan rumah ni, kita ni ada 17 tingkat. Ada orang penthouse, ada orang tingkat 1. So tingkat 1 tu emotion ni full of shame. Pasal masa kecil, mak ayah kata shame on you, shame on you, shame on you. So orang yang penuh shame ni, bila kita buat healing Talib, pernah one student tu kata, Bonda saya buat Bonda punya first healing shame tu, saya lari, tak boleh, pedih sangat. Because there was so much shame in her life. Sebab tu, the opposite to shame is vulnerability. Sebab tu there's something of power of vulnerability, macam mana Aniah dengan Adam akan share dalam harmoni diorang tu. Dia going to tell dia punya kesilapan being vulnerable. Because we don't have to prove to anyone. Sebab tu Bonda tadi katakan, Bonda kata, are you performing in your life or are you living your life? Orang perform tu, prone to ego consciousness, compete, jealous, shameful, guilty. Because kita duk perform. Cuba kita living our life. So kalau tengok anak-anak kita kan, kalau Bonda tengok cucu Bonda tu happy aja kan.
Sebab they are living their life. Dia tak fikir pun besok kelas pukul berapa pun. Dia tak fikir pun, dia in the now. In the now. Betul. Ada beri formula 90%. Kan? So itulah bonda nak sebut sikit. Dan itu seminar dia orang, dia ada 12 circle. Tapi dia touch only 2. So bonda rasa bonda nak anak-anak bonda semua put in your whole year Muharram kan, 10 Muharram yang mulia ni, kita kalau boleh nak mula, okay, I have at least 12 months or 10 months, so Adam and Ania akan buatkan program 2 circle. So ada 6 bulan lagi. So I thought Adam and Ania, you only nak buat live ke buat recording? Pada bonda, baiklah buat recording. Sebab diorang-diorang ni, kadang kita orang ni nama aja satu tempat dekat ikonik tu. Tapi Adam tempat lain, Ania tak jumpa pun. Kan? So bonda kata macam bonda buat PMC kan, bonda recording, and banyak orang suka recording. Because recording lebih stable. Kan? So bonda cakap dengan dia, please buat recording 2 circle, so 6 kelas lagi, buat proper. Bila ada recording tu ada workbook, ada journal, ada transcript. You know, orang boleh baca PDF. Macam bonda beli program daripada overseas punya lah. It cost me $500 US, you know. Dan bila bonda tengok Talib, dia beri transkrip aja. So bila bonda dengar ada transkrip, so bonda, now I'm going through. Dan program yang bonda hadapi ni memang sangat deep. So bonda memang bila bonda tengok program tu, bonda yang luka. I'm healing my own wound. Wow. Busia, Masya Allah. bonda sedang merawat bisul-bisul bonda ni. Bonda pun banyak bisul. So it's very deep. So apa bonda buat Talib? Bangun pagi pukul 4:30 pagi tu, bonda dah habis tu. Bonda tengok dulu. Masa bonda tengah dekat dengan Allah tu, bonda tengok nota. But because ada transcript. So Adam and Ania can do that. That's why kita punya PMC pun kita dah transcribe kan. Because bonda nak benda ni lifelong learning. You can go to back anytime. You ada, kalau you tak ada program tu pun, you ada nota tu you. That's why dalam PMC banyak anak-anak yang buat nota yang cantik kan. Because there's something you hold. Kena healing. So Adam Ania buat ya. Nanti kelas tu bonda nak anak-anak bonda semua join. And bayangkan, every time you join the program, you are donating to someone. You dapat benefit, orang dapat benefit, so kita ada win-win-win. Nampak tak? Orang yang buat program win. Orang yang hadapi program win. Orang dapat donate, so triple win. Bukan win-win aja. Stephen Covey win-win. Kita Islam win-win-win. Okay, 3 win. www pun, website pun www. Kita pun macam tu. So win-win-win. Okay? Adam, Ania, Talib, ibu dapat satu ilmu yang kalau tak sebut tak boleh ni. Dah nak orang kata apa ni, naik syekh kan. Boleh dengar Ustaz Abdul Samad lah. Ustaz Abdul Samad. Okey. Talib gelak dengan kau. Okey, ada mana bonda, you all semua bonda nak tanya. Okey. Talib lahir tarikh berapa? Okey. Kita buat sekarang. Bila tarikh lahir kamu? Bila? Tulis berapa bulan? 30 Disember. Tahun? 1980. Baik. So, Talib akan ukur umur Talib daripada 30 Disember kan? No. Sebenarnya usia kita, tahu tak bila usia kita bermula? Sebab tu dalam Buddha tengah belajar pasal trauma sekarang ya. Wisdom of trauma. Dia kata there's such thing called prenatal trauma. Dan doktor pun ada prenatal diagnosis. Dan you all tahu tak, masa you dalam mengandung, apa you all makan menentukan how your children going to be dari segi dia punya preference. So siapa mengandung cerewet, nak makan anak pun cerewet. Okay? So kita sangat conscious pregnancy. Yes. Nak interrupt, ibu tahu tak kalau orang Cina, they don't go their age, maksudnya melalui tarikh lahir tu. They always add 1 year. They add 1 more year. Masya Allah, lagi dahsyat. Betul. You can ask my mom. You can ask my mom. Kalau ibu jumpa my mom kan, she always say, kau ni bukan 43, 44 dah. Contohnya. Because they consider dalam perut tu, dalam 10 bulan yang kita mengandung tu, dikira sebagai satu tarikh, satu journey, you know. See, dahsyat Cina Bagus Pasal dia punya tu bagus And bila kita, ibu tahu kan, bila kita buat timeline therapy pun kita akan nampak banyak benda masa kandungan kan, insyaAllah lah. Betul, timeline. Lepas tu, kita pula umur, so ada 3 umur Adam. Umur manusia boleh tak kira 3. Satu, umur dia panggil matahari. Syamsiah is yang kita buat sekarang lah. Qamariyah is Islam punya. So, we know that we are 11 days shorter.
Kan? So kalau kita umur Qamariyah, kita lagi tua sebab shorter by 11 days for each year. Okay. Now sekarang Bonda nak kenalkan Ustaz Abdul Samad sebagai umur roh kita. Kita ada 3 alam. Alam roh, alam rahim, alam fana. Nanti balik kepada alam barzah, kita dah 3 ni. Alam barzah, alam kiamat. Okay. So masa alam roh, daripada air, scientifically daripada air kepada darah, kepada daging. Dan daging tu dah 120 hari baru roh tu masuk. Sebab tu masa Bonda dengan Harith kat Mekah tengah buat umrah, tiba-tiba, maknanya hari ni Harith punya baby masuk 120 hari. So Harith tengah zikir, Harith nak Allah berikan roh yang terbaik untuk anak Harith. Subhanallah. Maknanya 120 tu biologi dah ada. Tapi roh belum ada. Walaupun heartbeat. Heartbeat is biologi, bukan nyawa. But 120 is when roh datang. That's when baby kick, ting, dia tendang. Walaupun dah gerak, tu roh dia. So itulah umur kita Talib. Dan Bonda nak, itu pasal umur. Okay, next ilmu ialah, apakah 5 soalan Allah tanya dan tidak bergerak kaki anak Adam selainkan dia soal 5 perkara pada padang hari kiamat nanti. Padang mahsyar. Why the first question is macam mana kau menggunakan usiamu? Lepas tu, hartamu, mana dapat, mana dibelanjakan, ilmumu, kau gunakan macam mana, masa mudamu. Why the usiamu, masa mudamu, hartamu, dapat macam mana, belanja macam mana, dan ilmumu macam mana kamu gunakan. Allah. So Talib, kenapa Allah tanya usia? Because that is the first thing Allah beri pada kita, iaitu usia. That is 120 days, 4 bulan. Then 5 bulan kemudian baru kita lahir. So Allah is asking every ticking of the second apa yang kita buatkan. And Imam Syafi'i yang wafat di Mesir pada 208 Hijrah pernah mengatakan, kalau Allah nak turunkan, Allah tak turunkan satu Quran, satu surah Allah turunkan, wal al-asr, cukup. Sampai Allah bersumpah dengan masa, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dan kita tak nak rugi. Kecuali mereka yang beriman pada yang gaib, beramal soleh. So kita ni beriman, Allah ada, makan mati, kita buat amalan soleh dan berpesan. So we cannot be sure aku pandai, aku solat seorang-seorang. Sebab tu yang tadi hadis tadi tu kan. Wah gini, tapi dia mengumpat mulut masuk neraka. Dan beriman kepada, berpesan kepada kebenaran, the truth hurts kadang, dan berpesan pada kesabaran. Allah, Bonda dengar tu kan. So umur Bonda ni nak masuk 63, duk fikir. That's why orang macam Bonda ni Talib, orang kata kenapalah Bonda ni tak berhenti-henti. So Bonda sebut apa yang Bob Proctor. Bob Proctor ni Bonda dengar dia pada tahun 2005. Aniah pun dengar lah. Anak-anak Bonda dah cam suara Bob Proctor kan. So dia kata when he goes on, he's 80 berapa sekarang, dia kata when I grow, people say please slow down. I don't slow down, dia kata. I speed up, but I calm down. Kerja laju, tetapi the state always in a state of calm and happiness. Sebab tu topik tu dia bagus. Dan tentu you nak tahu kan, apa beza tenang, bahagia, gembira. I'm not sure ni Adam dah sebut. Tetapi ini Bonda pinjam daripada kata guru Bonda, Agim Gimnastia. Dia kata apa? Tenang dengan Allah. Siapa yang la haula wala quwata illa billah, hasbunallah semua, dia tenang dengan Allah, dia pegang, dia akan bahagia dengan semua makhluk. Makhluk tu baik ke tak baik, dia akan bahagia dengan semua orang. Dan orang yang bahagia, stres hormon dia tak banyak kan you all? Dia akan gembira dengan benda kecil pun. So, apakah ciri orang yang ada 3 ni? Tengok anak kita bawah umur 7 tahun. Kan? Dia yakin, dia bangun pagi, yakin makan ada, dia tenang. Dan dia bahagia. Dia tak ada past, present. Dan dia gembira. Talib berikan hamster satu kecil pun dah suka. Tak beli Ferrari pun. Tapi kita nak Ferrari baru happy. Hamster pun dah suka. Because the state of being. Wallahualam. Masya Allah, terdiam rasa alam ni. Kan? Macam mana you guys? Belajar sesuatu ke belajar banyak perkara hari ni? Cuba komen sikit.
dekat di mana pun anda, di Facebook ke, di YouTube ke. Okey, saya nampak di YouTube ada juga orang tengok. Ini saya tengok kat mana ni. Okey, bahagia jadi anak kecil daripada Wahidah tulis macam tu. Siapa lagi tulis? Tenang, Puan Nurul pun ambil nota. Tenang tengok anak umur 7 tahun, the state of being. Sebab dalam YouTube, dekat dalam Facebook masih lagi nampak bunda tengah bercakap. Alhamdulillah. Syamuna kata memang terdiam rasa alam ni. Bazila kata banyak sangat ilmu dapat, belajar banyak KK, banyak sangat sharing information. Alhamdulillah. Wahidah banyak belajar KK, deep. Syukur, terima kasih. Guys, bayangkan kalau ilmu-ilmu ni, you guys keep on sharing. Ya? You guys keep on sharing. Talib biasa. Okay, keep on sharing. Talib, okay, boleh nak bagi summary ya? Tenang dekat roh kita dengan Allah, bahagia kita pada emosi dengan makhluk, gembira pada fizikal kita dengan benda yang luar. So, boleh nak sebut tentang makanan. Talib dah frozen kan? Makanan roh ialah zikrullah, makanan roh ialah ilmu. Ya, makanan emosi ialah silaturahim kita dengan orang, ya, kita dengan orang, dan makanan fizikal kita ialah benda luar, baju, benda yang fizikal, yang nafsu kita suka. So, remember this. Katakanlah orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang sakat dengan Allah, dia penuh dengan Allah, dia tak perlu manusia. Dan orang yang bahagia dengan manusia, dia tidak perlu benda-benda luaran, benda fizikal yang nafsu dia. So, kita nak tengok diri kita, kalau kita sangat memerlukan benda material things, you sangat perlu benda material, that means there's something that mungkin kita tak bahagia dengan makhluk. Dan kita sangat perlu makhluk, lapar dengan makhluk sebab mungkin kita tak dekat dengan Allah. So, Bonda nak cadangkan diri Bonda, always start, fulfill yourself with Allah, then manusia hanya alat, dan physical tu, dunia tu alat saja. So, we become very akhirat focus, Allah focus, barakah paradigm. In contrast to, dunia focus, makhluk focus, and hustle paradigm. Wallahualam. Masya Allah, ni sejajar dengan apa yang Abang Adam cakap tadi, kebergantungan. Jadi kebergantungan kita pada apa, itulah hasilnya. Kalau kita bergantung kepada nak gembira, maka bergantunglah pada benda luar, cari benda beg mahal, kasut mahal, dan sebagainya. Kalau bergantung untuk bahagia, carilah manusia. Tapi kena ingat, mungkin tak lama. Kan, bila manusia tu tak ada, terluput, adakah anda tak bahagia? Kemudian bergantung kepada makhluk, jadi kepada Allah, dapat datang hadirlah ketenangan tu. Jadi hari ni kita nak concludekan, insya-Allah. Dah pun 8 lebih dah. Masya Allah, satu hari yang sangat baik. Dan hari ni 10 Muharram, satu permulaan hari yang sangat indah. Jadi saya nak bagi one round lah kepada Abang Adam, Dr. Ania dan Bonda untuk buat satu conclusion. Sangat padu, padat, lagi terbabung. Silakan. Ania ada cataract. Dia ada operation cataract. Okey, alright. Okey, tak apa, biar Adam conclude lah. Okey, thank you Dr. Ania. Okay, kita doakan dia bye. lakukan. Amin. See you. Terima kasih Dr. Ania. Doakan dia apa saja Dr. Ania buat tu dapat keberkatan berbagi dunia akhirat. Abang Adam teruskan. Yeah, Alhamdulillah Talib for the great time that we had this morning untuk go through apa yang kita telah go through lah. So I think all this has been summarized very well. Yang penting sekali tindakan kita lah, tindakan kita untuk membuat kebaikan pada diri kita, ya. And start apply all these techniques untuk start membuat perjanjian kepada diri kita. Always review balik, bukan review orang Talib, review kita, review diri sendiri. Bukan review orang, sebab akan jadi penat dan tak ada hasil. Ya, itu saja. Dan kita berjumpa Sabtu ni seperti yang Cik Talib kita dah cakap tu. Pukul 9 kan Talib kan? Ya, 9 Talib pun ada, I'm so looking forward. 3 orang, Talib, saya dan juga Dr. Ania. It's going to be exciting. And macam Ibu dah beri pesan pada Adam juga Nia untuk membuat all this bulatan-bulatan yang akan datang. Doakan kami semua ya untuk diberi keberkatan waktu untuk membuat konten tu dengan penuh
ikhlas dan penuh bermakna supaya kalian dapat menggunakan, dan just no need to reinvent the wheel, orang kata. Kalau abang, salah satu konsep abang belajar kat tempat multinational ni, never reinvent the field, always reapply, always learn and reapply. Itu salah satu cara orang bijak dalam hidup kita ni, sebab dengan konsep keberkatan waktu ni, we do not need to reinvent the wheel. Kita tak perlu nak buat balik satu wheel ke baru. Kita learn by reapplying orang-orang yang telah jatuh bangun dalam hidup. That is also one of my way, Alif. Kalau abang belajar cepat ni is from me observing other people's punya mistake and quickly learn from that mistakes. Tepat sekali Abadam, dan sebab tu dalam Al-Quran dikisahkan kisah-kisah Nabi sebagai pengajaran. Allah turunkan kisah-kisah Rasul tu semua sebagai pengajaran buat kita. Kita just belajar daripada history perjalanan lalu. Terima kasih Abadam. Jumpa hari Sabtu ni guys. Tindakannya adalah check email. Pertama sekali kita kena buat ni sekarang ni, habis live ni terus pergi check. Hari tu aku dah join. Kat mana? Tolong check balik email. So kamu semua akan dicapai ataupun dihubungi melalui email. KK, apa yang perlu saya lakukan? Senang je. Check email, kedua akan diberikan link. So pada hari kejadian 21 bulan, tekan link tu atau simpan link tu siap-siap dan kita bersidang lah. Pada parlimen tak sidang lagi, kita bersidang dulu pada hari Sabtu ni. Dan pada hari yang sama, nak kongsi, pada hari sama Abang Adam pukul 2.30 petang, Masya Allah, ramai punya cikgu-cikgu yang confirm balik dengan saya. Kawan-kawan saya ada juga cikgu, Lek, betul ke program ni bersatu? Aku kata betul. Lek, percuma Lek? Ya percuma, kenapa kau tak percaya Dia kata ya, betul, Alhamdulillah. Sebab apa? Pada 2.30 petang bersama bonda kita akan belajar transformasi guru yang memberi tumpuan kepada hari ini cikgu. Yalah, barangkali ada cabaran-cabaran, dugaan-dugaan semua daripada emosi-emosi yang risau, takut, cemas dan sebagainya. Kita akan transform kepada cikgu tenang dan cemerlang. Masya Allah. Ni tak ada syllabus dalam kerajaan, belum ada lagi. Ini akan diberikan daripada kerajaan Prof Maya. Saja. PM tu Prof Maya lah, PM. Nak tambah sikit lah pasal you punya program tu ya, kepada yang mendengar ni. Belajarlah daripada orang yang telah go through a lot of ombak. You know ombak kan? There are times the ombak is tenang, there are times bergelora you, jadi tsunami ke, you know. So those things are expensive learning, learn from other people yang dah go through semua dalam aspek kehidupan. And I think Bonda 61, 62 go through a lot of challenges in life. And especially sebagai guru ni, kita memainkan peranan Talib kan, untuk menunjukkan kematangan emosi, bukan bijak saja. Seperti yang aku cakap ni, I mean zaman apa kita panggil ni, zaman milenial apa tak tahu. But zaman sekarang ni, informasi senang kita Google dah dapat. Anak-anak murid kita mungkin lebih bijak daripada cikgu dari segi ilmu, yang mana mereka boleh dapat. Tetapi apa yang Abadam nak sarankan kepada semua kita, how to teach emotional resilience, dan salah satu perkara yang kita kena manage bila berlaku musibah ke ataupun diuji, how do you go through that? Dan ingat Abadam selalu cakap dengan my student juga Ibu I always tell this to my NLP student juga Ibu, we cannot change the contents tau Ibu, but we can always keep the framework clear. Maksudnya the bingkai tu ataupun resipi kehidupan tu, dia memang boleh kita kekalkan, tetapi konten tu dia akan berubah Talib. Contohnya hari ni kita diuji COVID dan ada keluarga yang diuji COVID, ada yang meninggal, Masya Allah, Allahumma Akbar. Kita tak tahu apa yang akan berlaku besok, tapi kalau kita punya bingkai tu kuat, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Salah satu bingkai kita ialah agama. Salah satu agama. So saya rasa Bonda please use this opportunity yang sangat bagus untuk berilmu dengan niat, Adam niat sangat semua yang melihat program tersebut, Masya Allah, setiap student you all akan jadi hebat dunia akhirat dan menjadi pencin kepada mereka, kepada semua guru ni Bu. Sebab salah satu pencin kita ialah ilmu bermanfaat. Adam, cikgu-cikgu ni, Adam, kita nak buat seminar kena register. Cikgu-cikgu hari-hari boleh buat seminar untuk anak murid. So sebenarnya tujuan Ibu nak jadi every class is an inspirational class. So because they say average teacher tell, a good teacher explain, excellent teacher inspires. So kita nak jadi guru kan, sekolah tu kilang, dia kilang, bagi macam kilang, raw material. So the machine nak buat produk tu mesti betul. So the kilang of orang yang baik. So if the teacher tukar image dia are not teachers tau. Dia mendidik, dia jadi diri dia yang baik and allow the children to kenal diri.
Dan bayang Talib, budak-budak ni tak kenal pun diri dia, why I'm here. So benda ni Talib, seolah-olah macam mini seminar, kita akan empower guru-guru with minimum knowledge yang dia kadang nak ajar pun tak erti kan. So kita akan beri mini formula yang sikit masuk kelas dia itu dia buat. Kita beri checklist. Every time checklist, reset dulu. InsyaAllah. Tu tak sabarlah Adam. Ibu memang macam ayah kata lah, ni ayah punya idea lah. Dia kata kita duk complain. What can we do about it? Betul. So, any problem, solution focus. What can you do in a little way? So tu yang ada daripada kelas free, okay buat kelas free untuk guru pula. Macam itulah timbul idea. Thank you Adam. Thank you. Just one more input on. Thank you. Sorry Talib, sekejap Jabana cakap ni sebab I think ramai kita even for parents please tengok jugalah kalau nak join sebab memang parents pun. It helps a lot tau. Contohnya Talib Abang Adam sekarang ni banyak tau ada new staff yang I'm telling you them they are excellent in their academic. They are excellent, but I'm telling you from their own mouth sekali how they have learned that Masya Allah apa yang diorang buat kat sini tak ada pun belajar kat sekolah, tak ada. Maksudnya apa? Emotional resilience tu. And yesterday I was just talking to two very nice ladies, very good heart, academic tip top, tetapi emotional resilience tu Masya Allah, dan berterima kasih kepada apa yang telah dia belajar selama ni. So I really hope our education system in Malaysia, dan doa kepada Allah bukan hanya mendidik mental strength but emotional resiliency. Adam rasa ibu kalau mental strength dengan combine dengan emotional resiliency campur dengan GPS spiritual dengan Allah, dia akan jadi manusia yang hebat dunia akhirat insya-Allah. Amin. Masya-Allah. Perfect. IQ, EQ dan SQ. IQ, EQ, SQ. Betul. Okay, thank you so much for this opportunity Talib. Abang nak excuse kejap Thank you Bunda. Thank you Talib. Thank you so much. Thank you Talib. Thank you. Thank you Adam. Jadi kita tanda kalender kita siap-siap hari Sabtu ni ada 2 majlis, ada 2 sesi, ada 2 taman syurga yang akan berlangsung, iaitu seminar Badam pukul 9 pagi dan bersama dengan Bonda, cikgu-cikgu semua, cikgu-cikgu, ibu bapa PIBG pada PIBG pun aku sebut 2:30 petang. Jadi pagi 1 hour dengan Badam, tu petang dengan Bonda insya-Allah. Jadi apa lagi saya nak kongsikan dengan anda, insya-Allah pada mereka yang telah berjaya menjadi members yang telah subscribe Prof Muhayyar TV, insya-Allah event atau majlis terus berjalan seperti biasa, dan pada 28 hari bulan kita akan bersama dengan Dr. Tengku Asmadi. Itu temu janji kita. Okey. Jadi terima kasih semua tuan-tuan, sahabat-sahabat, rakan-rakan semua, insya-Allah moga Allah permudahkan urusan anda. Insya-Allah semoga dapat barakah manfaat daripada keikhlasan kita pada hari 10 Muharram ini InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.